Okay, so kita nak sebelah kiri ni nak complete the square. Ini yang dikatakan complete the square. Complete, macam ni je complete. Complete the square. Ini yang completing the square. Okay, so ambil yang mana jadi complete the square dah. Jadi apa dalam bracket? X tolak 3/4 square. Oh, dah lain suara Erna ni. Saya main. X tolak 3/4. Kena bagi betul-betul lah faham completing the square ni. Benda yang senang dia macam ni je. Ada step dia. Okay. Yang sebelah kanan ni, kira lah. So dapat berapa? Kiraan dah. (25/16). 25/16. Kawan-kawan lain yang backup ni. Ya, kalau stang saya tanya baru nak buat, ini yang dia jadi benda yang tahu pun dia jadi gabra lain macam. Kita ada seminggu beza dia ni. Okey, so X sama dengan apa? Siapa nak jawab? 2 Dengan? dengan negatif 1/2. Okey. X equals to 2, X equals to negative 1/2. Alright. J. Okay, apa terus jawapan completing the square J? X minus 1/3 square. X minus apa saya tak keluar? Mana dakwatnya? X minus 1/3 squared equals to 10/9. 10/9. Okay. So, settlekan dua nilai X. Dapat apa? 1 plus 10/3. Over 3. The other one? 1 minus 10/3. Okay, good. Okay. So, yang ni dia check aja sekarang ni. Proses kita check je. Awak patutnya kena buat dah. So, sekarang ni siapa yang dah buat tapi tak dapat jawapan? Itu yang saya nak guide dah. Kalau baru nak buat, macam mana gayanya kita nak tengok awak faham ke tak ke? Okay, K. Apa jawapan K? Okay, K YouTube. K YouTube. L. Siapa nak jawab untuk L? Nak cuba Okay. bagi jawapan terus ke? Bagi yang completing the square. Yang pentingnya dah namanya completing the square. Yang dalam bentuk completing the square ni. Yang ini dia wajib step ni jangan skip. Okay. Wajib tunjuk step ni. Sampai dapat sini ni. So apa dia punya completing the square tu? X tambah 5/4 square. Okay. X plus 5/4 square equals to 73/16. 73/16. Okay. Inilah dia punya intipati nadi dia tu. Untuk completing the square tu. Yang awak kena faham tu. Make sure dulu coefficient dia X squared tu mesti equals to 1. Lepas tu
Tambah ke kiri kanan B over 2 square. Macam tu. Sebenarnya susah ke completing the square ni? Everybody? Susah nak faham ke? Okey tak? Susah, Salsabila? Ada kena repeat balik step-step dia tu. Okey. Sangkut tang mana ni Salsabila? Yang L ni okey tak? L tak dapat. Okey, apa first step tadi? Apa saya kata first step? Step Pastikan 1 mesti make sure coefficient x squared mesti sama dengan 1. So maksudnya kalau depan ni ada square, ada nombor lain, so kita kena bahagi kan. So kita kena bahagi 2 both sides. Okay. So awak akan dapat 3 sama dengan x squared tambah 5/2x. Okay. Kalau saya step 2, okay, bawa constant ke sebelah kanan. Maksudnya ini constant lah. Constant ni biarkan dia sorang-sorang. So dia dah memang sebelah kanan dah. Okay. So dia dah memang sebelah kanan dah situ. Cuma kita pusing balik je lah. Ikut kita punya lumrah dia selalunya x squared plus 5/2x ni yang sebelah kiri. Constant ni yang sebelah kanan. Okay. Step yang ketiga. Baru tambah b over 2 squared both side. So ini b awak. Sekarang ni ini b awak. Okay. So kita akan tambah x squared tambah 5/2 x tambah 5/2 squared. So sini pun 5/2 squared. Nampak tak? B/2. Maksudnya B/2. Okay. So per ni susunlah balik nak mudah. Kiralah dulu dia ada 3 lapis. Okay. Jadikan 2 lapis je. Kalau 5/2/4 tekanlah kalkulator ke apa ke. Kalau tekan kalkulator tu make sure 5/2 tu awak kalau kalkulator hitam tu kena kurungkan 2 dulu. Okay, baru per 2. Dia kena kurungkan 5/2 tu. Okay. So jadi 5/4 square. So sini pun 5/4 square. Okay, untuk sini bila dah fasa sini. Okay. Step yang keempat. So yang kanan, yang kiri kita akan complete the square. Yang kanan kita akan kira. So complete the square maksudnya ambil yang square tu. Okay, kita ada x squared dengan 5/4 square. Complete the square. So ambil situ x, so yang ini positif 5/4. Positif 5/4. So tutup kurungan baru kita squarekan. Yang ini kalau kita reverse balik, kan? Kalau kita reverse balik, maksudnya awak expand, awak akan dapat yang atas tu. Okay, kalau kita reverse balik kita punya step, kita expand dalam bracket tu, maksudnya awak mesti dapat yang atas tu. Okay, sebelah kiri ni kita kira. So kira ni pakailah kalkulator elok-elok. Okay, 3 tambah 5/4 square. 5/4 square ni kuasa 2 kan dia dulu. 25/16. 25/16 tambah dengan 3.
So dapatlah 73/16. Okay, buat macam tu. So step yang kelima. So baru kita square both side. Okay, ini istilah dia square both side lah. Ataupun kita bawa square ke kanan. Okay. Jadi dia mesti jadi apa kalau bawa square ke kanan tu? Apa yang wajib kita tunjuk? Plus minus. Mesti ada plus minus cert. Okay. So itu yang awak kena ingat. So X tambah 5/4. So square tu kita dah bawa ke sebelah. Mesti plus minus cert 73/16. So 73 cert 73 per cert 16. Kalau 73 tu bukan perfect square, so biarkan je. 16 ni perfect square, so dia boleh jadi 4. Dah. So apa X dia? -5 tambah set 73/4. Per 4 boleh sekalikan terus sebab 5 tu pun ada per 4. 73 tu pun ada per 4. Satu lagi. Negatif -5. Tolak set 73/4. Okey. Dah. Itu step completing the square tu. Tengok yang colour merah tu. Okey? Faham tak? Salsabila? Erna? Tadi kata confused. Okey dah tak? Okey dah. Amira? Okey. 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 So untuk M dengan N ni maksudnya dia bagi dalam bentuk vektor. Tapi dia nak juga awak. Dia nak juga awak buat dalam completing the square. Padahal kalau dalam bentuk vektor kita dah boleh nampak dah jawapan dia X sama dengan 3. X sama dengan -4. Kita dah boleh nampak dah itu jawapan dia. Tapi dia nak juga dalam completing the square. So apa kita first step kita kena buat? Kembangkan. Expand. So kalau expand dapat Square tambah X tolak 12. okay, X squared plus X minus 12 equals to 0. Alright, completing the square dia. X plus 1/2 squared. Okay, sama dengan 49/4. okay, final answer X equals to 3 or X equals to 4. Surely mesti dapat macam ni. Dah nampak dah dekat atas tu dia punya jawapan akhir. So kalau awak guna completing the square pun the answer still remain the same. Okay. Maksudnya gunalah factorize ke, completing the square ke, formula ke, tetap akan dapat nilai X yang sama. Ikut kesesuaian dia method tu nak pilih method yang mana. Okay, so N ni bentuk completing the square dia. Itu pun dah nampak dah jawapannya. Jawapan dia mesti apa? Kalau daripada faktor tu. X sama dengan -2, X sama dengan 5. Okay. Okay.
So macam mana bentuk completing the square dia? Yang ni yang awak wajib ni kalau completing the square. X tolak 3/2 kuasa 2 sama dengan 49/4. Okey. Dah. So settle completing the square. Latihan kena banyaklah kena buat. Okay, so another formula, another method to solve quadratic is using quadratic formula. Okay, so kalau saya bagi tips. Okay, kalau untuk factorize depan x squared mesti apa? Kalau awak nak factorize. Positif 1. Tak. Mesti positif sahaja. Ini factorization. Tak semestinya 1. Okay, janji mesti positif. Sebab kita nak pakai calculator. Kalau completing the square, baru depan x squared dia, mesti Positif 1. positif 1. Okay, kalau completing the square. So satu lagi, kalau pakai formula, bestnya depan x squared boleh apa-apa number. So tak payah nak bahagi ke apa. Okay. So depan x squared tu boleh apa-apa number. Depan factorize mesti positif. Maksudnya make sure dulu positifkan dia. Lepas tu baru awak guna calculator. Completing the square mesti positif 1. So ini kena bahagilah, kena dapatkan positif 1 tu. Tapi kalau formula apa-apa pun boleh. Sebab formula dia akan direct. Okay, awak boleh dictate dia. A tu depan x squared, B x plus C. So masuk terus dalam formula dia. Negatif B plus minus square root B squared minus 4AC over 2A. So ini hafal. Okay, sila hafal. Okay, yang bawah ni tak ada apa sebenarnya. Okay. So ini dia just nak tunjuk terbitan formula tu. Okay. So bolehlah kalau nak study macam mana nak datang formula tu wujud macam tu. Inilah dia punya terbitan dia. Okay, so direct sahaja soalan apa formula ni. Okay, 3A YouTube. 3B. So A awak apa kat sini? 3B. 9/2. 9. Okay, bila saya sebut A 9 aja. Okay, x squared tu bukan sebab dia A x squared. So A hanya 9. B Negatif 30. negatif dengan negatif sekali B. Okay, bukan 30 je, negatif sekali. Okay, C 25. 25. So X sama dengan negatif B plus minus square root B squared minus 4AC over 2A. So this is the formula. So kita gantikan masuk. Okay, negatif 30. Sebab B memang ada negatif, so kena letak. So we have double negative here. Okay, plus minus negatif 30 squared
minus 4AC over 2A. Okay. So, settle dulu yang dalam set ni. Selalunya. Ni yang kita kira. So, berapa bawah set tu? Kosong. Kosong. So, kalau dia kosong, set kosong sama dengan kosong lah. So, maksudnya jawapan awak bila sini kosong, plus minus tu kosong, tak adalah, tinggallah 30/18. 30/18 kecilkan jadi apa? 5/3. 5/3. Okay. So ini kuadratik. Awak tahu kuadratik, sepatutnya kuadratik dapat 2 nilai. Tapi yang ini satu je nilai dia, 5/3. Jadi sebenarnya kalau awak faktorkan, macam mana sepatutnya factorize dia? Kalau dapat satu je nilai ni, awak dapat X sama dengan 5/3. Ini je. Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat X sama dengan 5/3. So macam mana kalau dalam bentuk faktor dia kita nak tulis? 3x tolak 5, 3x tolak 5. 3x tolak 5, 3x tolak 5. So bila awak dapat satu sahaja nilai, ini dikatakan 2 equal factor. Okay. 2 equal real roots. Ini punca. Dia masukkan 2 equal factor. Mesti ada factor, mesti ada 2, tapi 2 tu repeated. Tengok sini 3x, kalau awak kembangkan 3x darab 3x kan dapat 9x squared. Yang belakang ni kalau awak kembangkan negatif 5 darab dengan negatif 5 kan dapat 25. So betul lah tu. Okay, so dia boleh dapat satu je nilai x. Okay, C. So bagi jawapan lah. Ni formula je ni. Masuk dalam formula je. Apa jawapan C? Kita check jawapan je. X sama dengan Negatif 9 plus set 113 Negatif 9 over 8. 13/8. Okay, so dia ada 1. Negatif 9 minus set 113 over 8. Okay. Okay, D pula. Okay, bagi dalam bentuk set, kalau tak boleh dikecilkan dalam bentuk set macam tu je. Dalam perpuluhan boleh, tetapi 4 tempat perpuluhan. Okay, jangan bundarkan sikit sangat. Bagi 4 decimal places. Kalau nak bagi dalam perpuluhan. Bagi dalam bentuk set lagi bagus. Bising pula orang rumput ni. Dapat apa sih? Eddie? 3 tolak set 33 bahagi 3. 3 tambah set 33 bahagi 3. Alright. E, YouTube. Okay, last kali. F. Dua tolak set 10 bahagi 2. 2 tambah set 10 bahagi 2. Okay. Okay, so far mana lagi yang tak dapat? Kena cakap. Okay, yang dah try tapi tetap ada mistake. Itu yang kita nak perbetulkan. Okay, setakat ni. Madam, yang D tu saya D? tak dapat. D. B apa dekat sini? Dia punya nilai B. Negatif 6. Okay.
So negatif 6 squared minus 4A kita 3. C kita Negatif 8. alright per 2A. So 6 tambah tolak bawah set tu dapat berapa? 132. 132 per 6. Okay. Kita dah belajar chapter 1. Okay, chapter 1 cert 132 ni kalau nombor besar kita boleh check sama ada dia boleh dikecilkan lagi ke tak. So, dia apa darab apa? 1 darab 132, 2 darab 66. 12. 3 darab berapa? 44. 40. 4. 5 tak ada, 6 ada. 6 darab 22. 6 darab 22, 7 ada tak? 7 tak ada, 8. Ada. 4 tebak ni, terskip pula. 4 darab 33. 33. 4 darab 33. Hmm. 5 tak ada, 6, 7. Cari lagi apa yang boleh perfect square lagi. 8. 9. 10 pun tak ada juga. 11. Darab 12. 11 darab 12. Dah. Sampai awak jumpa nombor macam ni, stop lah. Sebab kan kalau 12 dia darab 11 balik. So dia repeat lah balik ke belakang. Cukup. Sini kita tengok. So di kalangan pilihan ni, yang mana yang ada perfect square? 4 darab 33. So 4 darab 33 yang ada perfect square. Sebab ada 4 kat situ. So dia akan jadi set 4 darab set 33. Set 4 sama dengan 2. 2. So 2 set 33 per 6. Okay. So dia bukan per 6. Per 6, betul lah per 6. Jadi macam mana boleh dapat 3 ni? Mana salah dia ni? Boleh kecilkan tak, madam? Boleh. Maksudnya kalau 6 bahagi 6, macam mana dia nak kecilkan? Dia keluarkan 2. Okey, kita keluarkan 2. So sini 3 tambah set 33. Atas tu dia keluar 2 per 6. So 2 ni dia cancel 3. Tu sebab dia jadi bawah tu. Okey. So bila kecilkan dia akan jadi macam tu. Okey. Faham tak? Mana dapat ni? Faham. Faham. Kat mana sangkutnya tadi, Sarah? Tukar 3 per 3 tu. So atas 32 tu kecilkan tu. Ha. So kena test dulu. Tu sebab saya buat list down macam tu. Kita nak nampak mana yang lagi ringkas. Okay, kalau ada perfect square, 2-3 perfect square dalam color
color orange ni, kita pilih perfect square yang paling besar. Okay, so itu formula. Maksudnya kita ada factorize completing the square using formula. Okay, next. Types of quadratic. Jenis-jenis kuadratik. Okay. Ataupun kadang-kadang dia punya nature. Sifat kuadratik tau. Okay. If ax squared plus bx plus c equals to 0, a tak boleh sama dengan kosong. Kenapa logik dia A tak boleh sama dengan kosong? Apa logik dia? Ni A yang ni ni. bukan kuadratik ke? Kalau dia sama dengan kosong, x squared ni tak ada lah. So bila x squared tak ada, dia dah jadi apa? Tinggal bx tambah c dia jadi apa? So bx tambah c ni bersamaan apa? Dipanggil apa? Kuasa tertinggi x sama dengan 1. Linear. Okay, dipanggil linear. So dia dah bukan dipanggil kuadratik dah. Itu sebabnya A tu wajib ada nilai lah. Jangan kosong. Okay. So therefore B squared minus 4AC is called discriminant. Apa maksud discriminant? Dalam bahasa Melayu apa? Apa dalam bahasa Melayu dia? Berat mulut lah korang ni. Kalau dulu masa sekolah, dalam term BM ke BI? So kalau BM, dia punya ni, ini dia punya maksud. Baik, pilih huruf. Nak huruf apa? Diskriminasi ke? Apa dia, Syah? Diskriminasi. Bukan. Dia start dengan huruf P. Bagi saya huruf E. E. Ini E. Salah. Ani salah. Anan salah. Huruf apa lagi? N. Sasa bilang kata A. Madam, pengecualian ke? Salah. Bukan situ A. Lagi huruf apa? Pengelasan ke madam? Salah. Bagi huruf. Ni kita main huruf. N. K. K tak ada. So K tak ada. Dapat bentuk kepala. M. M tak ada. G. G pun tak ada. M ada lah. M ada. Okay, patah balik. So M kat sini.
B ada. Pembezaan, salah. Pembelawanan, salah. Z. Pembeza layan. Pembeza layan. Pernah dengar tak? Tak. Tak. Pembeza layan tu diskriminasi lah. Kan diskriminasi tu adalah kita membeza-bezakan orang. Orang ni kita layan elok, orang ni kita layan macam ni. Macam tu lah. So dia punya term dalam bahasa Melayu dia pembeza layan. Ni kalau saya dulu saya belajar macam BM, pembeza layan lah saya pakai. Untuk pengetahuan awak je lah. Selingan dia ni. Okay. So B squared minus 4AC ni kat mana kita ada jumpa ni? Baru je kita belajar tadi. Awak jumpa kat mana? Bawah set. Dekat mana bawah set tu dekat mana? Apa dia? Dalam Formula. kuadratik formula. So dia ada dalam kuadratik formula. Awak perasan? Kan? So dia yang X sama dengan negatif B plus minus set B squared minus 4AC over 2A. Nampak tak? So dalam kuadratik formula ada. So dia efek dekat situ. Okay, bila awak guna formula, dia akan, yang bawah set tu akan menentukan dia punya types of roots dia. Okay. First, kalau B squared minus 4AC awak dapat positif. Okay, maksudnya bawah set tu dapat positif. Ini kita panggil sebagai two distinct real roots. Distinct ni maksudnya different lah. Lain-lain. Okay, two different real roots. Lain-lain dia. So contohnya 3x squared tolak 8x tambah 5 sama dengan 0. So yang ni kalau awak faktorkan, dapat apa? Faktorkan dapat apa? Dapat X tolak 1, 3X tolak 5. X tolak 1, 3x tolak 5. So maksudnya X sama dengan 1, X sama dengan 5/3. So ini punca, roots. Ini yang dikatakan punca dia. Okay. Kalau kuadratik, bentuk graf dia, macam mana bentuk graf kuadratik? Kita selingan dulu ni. Maksudnya awak kena faham ni pasal kuadratik. Basic bentuk kuadratik macam mana? Ada lengkung Dia sama ada graf senyum atau masam. ataupun masam. Kan? So, 1 dengan 5/3 ni adalah pintasan dia pada paksi X. Ini yang dikatakan roots. Ini yang dikatakan roots, punca. Okay, find the roots, find punca bagi kuadratik sebut. So ini dikatakan roots. Okay, itu bentuk graf dia. So ada dua roots yang berbeza. Two different real roots. Okay, kalau B squared minus 4AC awak dapat sama dengan 0. Ini dikatakan two equal real roots. Okay, dua-dua roots tu sama. Macam soalan apa tadi kita buat? 3B. Tengok balik 3B. Ni. Saya baru tadi ada contoh.
Nampak tak B squared minus 4AC dia yang highlight kuning tu sama dengan kosong. So apa nilai yang awak akan dapat? Awak akan dapat satu je nilai X. Bila satu je nilai X, maksudnya faktor dia tu ada dua faktor yang sama. Dua-duanya 3X tolak 5, 3X tolak 5. So maksudnya untuk yang ini dia ada dua roots tetapi roots yang sama. Two equal roots. Kalau di factorize kan, contoh ni. Okay. X squared tolak 8X tambah 16. Kalau di factorize kan, dapat apa? X sama dengan 4. So, faktor dia, kalau X sama dengan 4, X tolak 4, X tolak 4. X tolak 4, X tolak 4. So, X sama dengan 4. Sini je. So, bentuk graf dia awak rasa macam mana? Dia kena kat satu je. So dia touch sahaja. Macam tu. So dia touch pada 4. So ada satu je roots dia. So dia touch sahaja. Okay. So ini dikatakan two equal real roots. Kalau B squared minus 4AC dapat negatif. Two complex roots. Two complex roots ni ataupun bermaksud no real roots. Tak ada langsung. Cert kalau negatif kan jadi undefined. Kalau bawah cert tu negatif dia akan jadi undefined. So dia tak ada roots. Kalau awak pakai calculator, x squared minus 4x plus 6 equals to 0 tu, dia bagi apa nilai dia? Dia bagi apa? Dia tak bagi. Dia bagi I. Dia akan bagi nombor tapi akan keluar I. I tu apa bermaksud? I tu apa maksudnya kalau dalam matematik ni? Tahu tak? Imagination. Imaginary. Okay, nombor imaginary. Awak just berkhayal aja, imagine aja. So sebenarnya dia tak ada pun. Kita just yang terbayang-bayang. So kalau macam ni, dia tidak ada real roots. Macam mana dia punya graf? Dia tak kena kat pasir X. Dia tergantung. Pernah nampak tak graf yang tergantung macam ni? Dia tak touch pun paksi X. Okay, dia paling bawah dia pun dia kat situ. Tu nilai bucu dia yang paling bawah tu. Dia tak touch pun pada paksi X tu. So ini dikatakan no real roots. So awak kena faham ni. Okay, ni yang saya explain ni macam ni. Okay, kalau untuk D ni, D ni tak ada apalah. Dia just gabung. Dia combine E dengan B tu. So terus dua-dua dikatakan real roots kalau dapat lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, secara basic dia 3 benda tu awak kena tahu. Atas tu A, B, C tu. Okay, faham? Faham. Faham. Saya ni risau ni, saya tak nampak ni expression muka awak ni. Bukan takat saya tak tahu expression muka ni, saya tak tahu pun awak ada ke tak sebenarnya depan kamera ni. Ada. Kan aku cakap sorang-sorang macam tu je. Okay, number 4. Number 4, ABC
from YouTube. Tengok YouTube tu. Banyak kali dah saya cakap. YouTube tu is your lecture note. Okay. Dia one way communication. Jangan salahkan anda tengok YouTube je. Kalau awak dalam pergi ke matrik pun, okay, awak akan duduk juga dalam lecture hall tu. Ramai-ramai. 100 orang. So dia akan deliver macam tu lah juga. One way communication. So awak dengar tu macam awak dengar lecture. So apa benda yang cikgu bagi tu, apa benda yang dia tunjuk tu, salin. Macam awak dengar lecture. Memang tak boleh nak tanya. Dalam lecture hall pun awak takkan tanya juga. Okay. So bila dengan saya ni, ini baru dikatakan tutorial. Ini macam kalau kita masuk kelas ni, kita ada tutorial. Tutorial is two-way communications. Tu sebab saya nak awak sentiasa jawab, respon bila saya tanya. Okay, saya bukan deliver one way dah. Kita dah two-way communications. And you need to do your exercise first. Then we will discuss mana yang tak dapat tu. Alright, so D, B squared minus 4AC. Apa B awak dekat sini? 7. 7 squared minus 4. A kita apa kat sini? Negatif Negatif 6. 6. Ambil dengan negatif-negatif sekali. Jangan lupa. Apa C kita kat sini? Negatif 2. Negatif 2. Okay, then apa nilai dia? 1. 1 ni kategori mana? A, B, C? A. Dia more than 0. So apa yang kita boleh buat conclusion dia? Dia punya roots dia. 2 distinct real roots. 2 distinct. Dah, itu je yang dia nak. Okay. Dia kata determine the nature. Nature tu types lah. But do not solve the equation. Ya Allah, sibuk nak lalu lalang. Ni saya, nama saya Bintang. Kurang daripada kucing. Five YouTube. 6 YouTube. Okay, number 9. Solve simultaneous equation linear and non-linear. Saya nak settlekan juga sebelum masuk cubic ni. Okay. So simultaneous equation, kita ada berapa cara nak selesaikan simultaneous equation? 2. Ingat balik. 2. Apa dia? Substitution. Satu lagi. Elimination. Substitution. Elimination. So ikutlah mana sesuai. So here we have x squared plus y squared equals to 17. We note as equation number 1. So the other one is x plus y equals to 3. Okay, note as equation number 2. Solve maksudnya we are looking for the value of x and y. Okay. How do we start? What is the idea? Substitute. Buat equation ketiga. Okay, so maksudnya kita ambil daripada equation 2 lah kan? Okay, so ikutlah nak tinggalkan x as a subject ke y ke, nak tinggalkan seorang-seorang ikutlah. Okay, katalah sini y sama dengan 3 minus x. So ini ibarat macam equation yang ketiga tu. Okay. So kita akan substitute dalam 1 balik. Tadi dah pakai yang 2. So sekarang ni kita guna yang 1. Okay, then kita ada x squared plus 3 minus x squared equals to 17. Okay, kita masukkan dalam 1. Kembangkan dia. Tolak 6x tambah x squared equals to 17. Okay. Kemaskan.
So dapat 2x squared tolak 6x tambah berapa ni? 9 tolak 17. 17 bawa ke sebelah. Tolak 8. Tolak 8 sama dengan kosong. Okay, kalau awak tengok situ semuanya dalam gandaan 2. Kita boleh kecilkan. So kita bahagi 2. X squared minus 3x minus 4 equals to 0. Okay, baru factorize. So dapat apa factorize? X minus Alah. 4, X plus X minus 4, X plus 1. So kita dapat X equals to 4 or X equals to negative 1. So ini baru nilai X. Lepas tu nak cari nilai apa lagi? Apa lagi unknown kat sini? Nilai Y. Okay, masukkan balik dalam equation 3. Ambil yang equation senang ni. So when X equals to 4, Y equals to 3 minus 4 equals to 1. negative 1. Negative 1. Negative 1. When X equals to negative 1, Y equals to 3 minus negative 1. 4. Dia patah-patah balik je macam tu. Tapi semua ni kita nak. Okay. Dan kalau awak nak tahu, okay, yang ini adalah dia punya titik persilangan. Okay. Ini sebenarnya adalah cara nak cari titik persilangan lah. Kalau dia katakan point of intersection, maksudnya dia akan bersilang pada 4, negatif 1 dan negatif 1, 4. Macam tu. Tapi sebabkan dia tak minta, tak payahlah. Okay. So dia tak minta point of intersection, tak payahlah. Tapi ini adalah cara nak mencari point of intersection. Okay, B YouTube. C. C set 2x plus y equals to set x plus 1 and y plus 4. Equation number 1. Equation number 2. So tinggalkan y sama dengan 4 tolak x. Okay. So equation number 3. Masukkan. So dapat 2x plus 4 minus x equals to set x plus 1. So 2x minus x, x plus 4 equals to set x plus 1. So awak dapat macam ni. Macam mana nak selesaikan ni? So yang ni awak kena rujuk set chapter 1 lah. Macam mana kita akan buat soalan set chapter 1 ni kalau macam ni? Square both side. Kita akan square both side. Okay, dia mesti square both side. So untuk sebelah kiri ni, so hilang set dia. Oi, jatuh. Alamak. Okay. So tinggal x tambah 4 je. Sebelah kanan ni square, kembangkan. X tambah 1.
X salah. tambah 2 set X tambah 1. 1. Okay. So, susunkan balik yang ada set tu seorang-seorang. So, yang ini boleh bawa ke sebelah. So, X tolak X hilang sama dengan apa? Negatif. 1 pun bawa ke sebelah. 1 kalau bawa ke sebelah? 3. 3. So, yang ini 2 keping ni. So, 2 tu kita boleh bawa ke sebelah dulu. Dia hasil darab. Okay, macam mana nak hilangkan lagi set? Bila ada lagi set, kita tetap akan buat apa? Square both side. Square both side. So, maksudnya X sama dengan berapa? 9/4. 9/4. Okay, lepas tu nak masuk dekat mana pula? Nak cari apa? Cari Y. Equation nombor 3. Masuk equation 3. When X equals to 9/4. So, Y equals to 4 minus 9/4. So, dapat berapa? 7/4. 7/4. Ya. Okay. Any question? Clear? Faham? Faham. Dia rujuk tak clear cert tu kena tengok pula chapter 1 tu lah. Kena bagi faham pula chapter 1 tu dulu. Number 10A YouTube. 10B pun YouTube. Okay, C. So C ni, dia tajuk apa ni? Indices. Rujuk apa ni? Ini bentuk apa? Indices. Indices. Tengok pula indices. 2 kuasa X darab dengan 4 kuasa 2Y sama dengan 8. 3X 3 kuasa X per dengan 9 kuasa Y sama dengan 1/27. Apa kita nak buat dulu first step? Index dia mesti base. So sekarang ni kita ada base 2, base 4, base 8. Apa yang kita boleh samakan? Jadikan base 2. Okay. So sini kekal 2 kuasa X. 4 ni? 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. So darab dengan 2Y. 8. 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Okay. Hukum indeks. Kalau hasil darab base yang sama. Tambah. Apa yang tambah? X Power tambah 4Y. So jadi 2 kuasa X X tambah tambah 4Y. 4Y. X tambah 4Y sama dengan 2 kuasa 3. Bila ada seketul sebelah kiri, seketul sebelah kanan dengan base yang sama, apa kita boleh buat? Samakan power. Samakan power dia sahaja. X plus 4Y equals to 3. Ini kita rearrange, this is your first equation. Okay, so kita arrange macam tu. Okay, same thing with this part, yang the other part tu. So tukar jadi base apa?
base 3. 3. 3. Alright. So 3 power of X over 9 power of Y to become 3 power of Base power 2y. 3 to the power of 2Y equals to 1 over 27. 3 power 3 power of negative 3. Dia 1 over 3 cube. Katalah macam itu dulu kita buat. 27 is 3 cube. Okey, hukum bahagi pula. Tadi darab, ini bahagi pula. Macam mana? 3x tolak 2y. Kuasa dia akan tolak. So yang ni kalau bawa naik ke atas, 3 kuasa negatif 3. Sama dah. Buat sampai dapat seketul kiri kanan base yang sama. Terus kita boleh samakan kuasa dia. Okay, so kat sinilah bermulanya simultaneous equation awak. Okay, dapat berapa? Settlekan simultaneous equation tu. Kira nak habiskan juga ni. Cari dah dapat berapa? Dapat x sama dengan negatif 1, y sama dengan 1. X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 1. Alright. So cari. Kira betul-betul simultaneous ni. Ni equation number 2 lah. Apa saya equation number 1 pula. Alright. Okay, so itu jawapan akhir. Mana yang tak settle lagi, make sure ini jawapan akhir awak. Okay, take note dulu. Okay, nanti sambung completekan. Jangan pula nanti dah habis kelas macam tu je, tak complete, berlubang aja jalan kerja tu. Okay, 17A YouTube. Banyak YouTube ni. 17B. So yang ni nak rujuk apa pula? Soalan apa? Logarithm. Log. Okay. So ini log pula, kategori log. Okay, log y minus 18 base x equals to 2. And here we have log x plus 3 base y equals to 1 over 2. Macam mana nak mudahkan hukum log ni? Apa yang kita boleh buat? Base pun dah lain-lain dah ni. Sorry. Okay.
Okey, saya bagi clue. Tukar daripada log ke index form. Macam mana, ingat tak log pergi ke index? X kuasa 2. X kuasa 2 pula. Log S tu, X tu bawa ke sebelah sana. So tinggal sini y tolak 18 Sama dengan X kuasa 2. x kuasa 2. Very good. Ini equation number 1. Sebelah sini pula, sebelah kanan tu. Sama tak? Dia akan jadi X tambah 3 sama dengan Y kuasa 1/2. Okey, y kuasa 1/2 ataupun set y. Ini equation number 2. Okey, buat simultaneous equation. Dia nak tinggalkan X ke nak tinggalkan Y ke, ikutlah kesesuaian dia. So dia jadi macam tu kalau dah masukkan dalam equation 1. Kembangkan. So dia ni daripada log ada set pula. Log pergi ke index, index lepas tu ada set. Macam tu lah dah bergabung-gabung pula. Kembang tu dapat apa? Y tolak 6 set Y. 6 set Y. Tambah 9. Okay. So susun balik. Okay, awak ni rearrange dulu. Negatif 6 ni positifkan dia dulu. Maksudnya katalah bawa sebelah 6 set Y. So ni bawa ke sebelah kanan. Maksudnya yang ini yang awak akan bawa ke sebelah kiri. So dapat apa saya tahu? $27. Okay. So set Y 27.6 ada ke? 9/2. 9/2. Okay, macam ni nak hilangkan set? Square both side. Square, bukan tak ada root. Square. Square root. Square root. So ini square both side. So Y sama dengan apa? $81/4. Okay. So masuk balik ke sini. Banyak. Buatlah cara penulisan awak kalau serabut dengan anak panah ni. Flow dia tu bagi nampak lah ini masuk sini, sini masuk sini ni. So X sama dengan masuk balik. So dapat berapa? X sama dengan 3/2. 3/2. Alright, settle. Kan dia nampak macam senang je kan. Cuma idea first tu kena dapat dululah idea tu. Okay, C pun soalan log juga. Okay, try C. Last one C. Sebab D tu YouTube. C last. Kita habis. Ni YouTube. Okay, macam tadi juga C.
Okay. C ni kalau awak nampak dia adalah base yang sama. Okay. So, ni sekeping, ni sekeping. Okay. Yang ni sekeping, sini sekeping, sini sekeping. Okay. Selain daripada awak tukar yang macam soalan B tadi, okay, idea dia yang ini kita boleh asingkan. Cuba awak tengok, kita boleh asingkan jadi apa? Kalau dia hasil darab. Log 22 tambah log 2x. Log 2x pula. Log 2 base 2 tambah log x base 2. So dia akan jadi log A tambah log B. Okay, kita boleh guna macam tu. Okay. Log 2 base 2 sama dengan apa? 1. 1. 1. Very good. Semangat. Okay. So kalau saya nak tinggalkan log x base 2 ni as a subject, so dia sama dengan apa? Y tambah 3. Y plus 3. Okay. Lepas tu mana kita boleh masukkan y plus 3 tu? Log x base 2 sebelah sana. So kita ada benda ni, kita boleh juga masukkan while dia di dalam sebutan log. Semasa dia masih dalam sebutan log lagi, ikut kesesuaian. So saya akan masukkan dekat 2, y tambah 3 sama dengan y. Kan dia lagi macam simple sebab dia alang-alang benda yang dah sama. Kalau macam B tadi, 1 base x, 1 base y. Ikut kesesuaian. Kita banyak option, banyak rules yang kita boleh guna pakai. So 2y tambah 6 sama dengan y. So dapat berapa ni y? Terus direct. Negatif 6. Negatif 6. Y equals to negatif 6. Okay, cuma nak cari nilai x tu, kena susah sikit lah. Mana masuk balik. So kita ada log x base 2 equals to negatif 6 tambah 3. So negatif 6 tambah 3 sama dengan? Negatif 3. Okay, so tapi kita nak cari nilai x. Macam mana nak dapat nilai x ni? Jadi 2 kuasa negatif 3. X sama dengan 2 kuasa negatif 3 iaitu equals to? 1/8. 1/8. Very good. Settle. Okay. Ikut kesesuaian. Kena fikir laju dan kritis dan kreatif lah. Maths ni. Apa benda solution? Apa benda aku nak pilih ni? Apa solution yang terbaik? Macam itulah.